Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung lagi subjek sirah. Masih lagi bawah tajuk. Tajuk besar dia apa? Perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah pada tajuk kesan perjanjian. Ingat lagi kan peristiwa perjanjian Hudaibiyah ni, kenapa cerita dia, apa dia asalnya Nabi dan berapa orang sahabat pergi ke Mekah untuk apa? Asalnya menunaikan ibadah apa? Ibadah umrah. Betul tak? Dekat nombor 1 tu, ibadah umrah. Dalam masa yang sama ada perselisihan faham dengan kaum musyrikin Mekah dan membuat perjanjian, dan hari ini kita nak tengok kesan daripada perjanjian yang dibuat. Dia sambung 1.4. Kandungan perjanjian Hudaibiyah banyak memberi keuntungan. Memberi keuntungan pada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam. Antara kesan baik perjanjian tersebut seperti berikut. Yang pertama, pengiktirafan rasmi kaum Quraisy terhadap Rasulullah serta kewujudan sebuah negara Islam. Kaum musyrikin bagi iktiraf bagi Rasulullah atas kewujudan sebuah negara Islam. Yang kedua, kesan daripada perjanjian Hudaibiyah juga, agama Islam berkembang luas dan menjadi kota Madinah semakin maju. Bila dah Islam berkembang, maka macam-macam lah program Rasulullah boleh buat, berdakwah secara bebas. Yang ketiga, kesan daripada perjanjian Hudaibiyah juga telah membuka jalan kepada pembebasan Mekah daripada kaum Quraisy. Yang keempat, Rasulullah mengajar umatnya cara untuk membuat perjanjian dengan orang kafir. Selepas apa yang dia hadapi kan? Tentang siapa? Tentang Osman. Ingat lagi tak yang cerita dalam perjanjian Hudaibiyah tu? Apa yang dilakukan oleh musyrikin Mekah? Dia saja je kan? Kata menipu yang Osman telah dibunuh. Bila Nabi gegar je nak cuba buat tekanan pada musyrikin Mekah ni, dia kata jomlah kita mula perang. Maka orang musyrikin pun takutlah. Dia pun kata benar bahawa Osman tu masih hidup dan pulangkan kan. Jadi Rasulullah dapatlah mengajar nombor 4 tu, mengajar cara untuk membuat perjanjian dengan orang kafir macam mana. Buat dengan jujur. Bila kita buat dengan jujur, orang akan percaya sampai bila-bila. Yang kelima, Rasulullah mengambil peluang membuat hubungan politik dengan negara luar seperti Maharaja Rom, Parsi, Habsyah dan lain-lain lagi. Dia buat hubungan politik untuk apa? Untuk kebebasan negara dia, dapat ekonomi yang kukuh, mana tahu bincang pasal perniagaan. Macam negara ni ada tanam kelapa sawit, negara sini menanam pokok gandum, boleh tukar-tukar kan. Dari segi hubungan politik ni semua boleh dapat. Okey, 6. Antara kesan ke perjanjian Hudaibiyah ni juga, semakin ramai pemimpin Quraisy memeluk Islam. Antaranya siapa? Pemimpin besar Quraisy, Khalid Al-Walid masuk Islam, Amru bin As masuk Islam, dan yang ketiga, Uthman bin Talha pun memeluk agama Islam. Itu kesan daripada perjanjian Hudaibiyah. Okey, setakat ni dahulu. Ila liqa. Ma'assalamah. Assalamualaikum.